begitu. Ajaran Islam adalah Allah akan nilai tinggi dekat kita dengan Allah saat kita rapat, kita baik, kita santun, kita beri khidmat sebanyak mungkin kepada manusia-manusia. Aminlah. Amin ya Rabb ya. Apa yang kita cakap ni untuk diri kita. Amin ya Rabb. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya kira saya sambung je lah. Tak payah nak mula-mula lagi dah sebab panjang dah baca Quran tadi kan. Jadi Alhamdulillah, maknanya kita baca Al-Quran tadi untuk surah Kahfi. Artinya insya-Allah daripada kita mula dulu sampailah sekarang, tak nak tanyalah. Tanya kan mula dia marah-marah lah kan. Dah lama dah kata, tapi okey kita nak tanya. Kan? Tanya tak apa. Kan, tak berapa lama kita mulakan surah Kahfi ni. Hari ni secara resminya Alhamdulillah kita telah khatam perbincangan kita dalam tentang surah Kahfi ni. Alhamdulillah ya. Dan saya sangat berharap perbincangan ni sepanjang kita masuk dalam kelas kita ini taklah sia-sia, taklah sesuatu benda yang lengai, lara, melainkan ada pengajaran-pengajarannya, walaupun bukannya setiap kali itu kita concentrate pada ayat-ayat itu, tetapi mungkin kadang-kadang keadaan semasa, kita cerita keadaan semasa. Dan kemudian kita juga membincangkan ayat itu bukan sekadar dari sudut dia punya terjemahan, bukan juga kadang-kadang di sudut dia punya tafsiran, tetapi kita pergi kepada tadabburan, kita mentadabbur makna daripada ayat tersebut. Jadi kalau nak ulang balik kembali panjang. Jadi insya-Allah tak lama lagi kita akan keluarlah satu buku ya, surah Kahfi versi kita, versi Al-Khairiyah ya, version Khairiyah ya. Fat challenge. Ini cabaran, insya-Allah saya akan cuba buat buku dalam bentuk summary, dan sebab supaya jadi panduan mudah lah. Jadi lepas ni kalau tiba-tiba nak, tak adalah perlu pinjam buku lain, dan kita akan ada buku sendiri nanti insya-Allah bila kita nak recall balik, ataupun semua dah belajar kan, mungkin nanti nak buat usrah di rumah masing-masing. Jadi masing-masing kan baca surah Kahfi di rumah. Jadi ni mama ke umi ke ibu ke meh ni, mama nak syarah sikit kat semua ni anak-anak ni ya. Jadi sebab dah belajar kan, dan kita summary kan dengan mudah, jadi insya-Allah boleh kan? Boleh insya-Allah ya. Baik, jadi saya kira kita saya sedang memilih beberapa kitab untuk pengajian kita akan datang. Ke dah nak berhenti dah, tak nak dah lepas ni? Dah habis surah Kahfi, tak payahlah kan? Sambung kan? Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi, sebab platform kita adalah tafsir Al-Quran. Jadi insya-Allah saya akan memilih satu surah dan kitab yang sesuai, dan insya-Allah kita akan syarahkan lagi kitab tersebut. Saya kira insya-Allah pada minggu hadapan kita dah mula war-warkan dan maklumkan surah apa, kitab apa yang kita akan sama-sama kongsikan insya-Allah. Boleh ya? Baik. Saya tak ada ke? Tak datang tak minggu depan, nanti tak ada cuti. Oh, okey. Ya, insya-Allah. Patutnya okeylah kan. Sekejap, tengok dulu kan. Rasanya okey. Okey, saya akan bagi tahu awal kalau okey, sebab saya patut ada satu kursus di Johor. Tapi tak apa, nanti saya confirm balik. Okey, kita insya-Allah pada bulan November. Nak macam mana kan? Nak macam mana? Kan? Tapi tak apa, sebab saya bagi tahu Ustaz Syam kata tak apa Ustaz. Ada ustaz, senarai ustaz yang menunggu tu, masya-Allah ya. Dia macam magazine tu, macam peluru tu punya banyak senarai. Saya lepas dia nanti naik. Jadi saya taklah rasa risau sangat ya. Dan saya yang kena convince kan, masa lah kita bincang tafsir balik. Allah, ustaz kan tak ada pun best sikit kan. Jadi kami mungkin boleh variasi kan. Ya, kadang-kadang orang dia suka variation kan, variasi. Contohnya cikgu lah. Dah cikgu, alhamdulillah. Ini cuti cikgu ya. Allahu akbar ya. Baik.
Jadi hari ni saya pun sebenarnya sebab hari ni hari yang, jadi saya dah fikir hanya mungkin ada apa tak yang kalau nak tanya ke nak apa yang boleh mungkin Tuan Haji memang maintain lah, memang ini wakil kelas kita lah ni ya. Okey Tuan Haji, saya cuba. Okey, kita dengar Tuan Haji, mungkin daripada soalan Tuan Haji akan jadi ilmu kepada kita untuk kita bincangkan. Okey, Tuan Haji minta juga supaya perbincangan last kita ni dia jadi macam satu summary, satu apa tu dipanggil lagi? Satu rumusan, kesimpulan ya. Sebab surah Kahfi ni pada saya dia 110 ayat, ingat ya, dia ada 110 ayat, dimulakan dengan kalimat pujian kepada Allah, dimulakan dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab ya, kitaba walam yaj'al lahu iwaja ya, iwajan. Kat sana mesti berhenti, dia semua berhenti ya. Mesti berhenti. Sama ada berhenti pada waqaf. Sebab Al-Quran ni kita boleh baca walaupun dia tu waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Nampak tak? Walaupun waqaf tetapi kita boleh sambung. Itu cara bacaan dalam Quran kan. Tetapi apabila saktah, bila sampai saktah, kita ada pilihan untuk berhenti terus. Tetapi kalaulah sekiranya kita berniat untuk sambung, mesti berhenti juga. Satu jeda masa yang orang faham bahawa dia itu berpisah. Just ni nak recall lah. Ni kalau recall yang awal lah ni kan. Ingat tak? Ya, sebab itulah kenapa, sebab makna itu kalau kita sambung dia akan jadi maknanya celaru. Ya, alhamdulillahillazi, maha suci Allah, segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran, lam yaj'al, dan tidak dijadikan kepada Al-Quran itu, yaj'al, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Kalau sambung dia akan jadi bercelaru makna. Iwajan makna bengkok, qayyiman makna lurus. Jadi kalau kita tak berhenti kat situ, maknanya iwajan qayyiman, tak boleh faham. Kenapa tak boleh faham? Quran itu sifatnya tidak ada bengkok dan dia lurus. Ya, lam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Jadi lam yaj'al lahu iwaja. Okey. Qayyiman, dia adalah qayyiman. Okey, dia adalah tegak. Ya, kalau tidak lam yaj'al, tidak dijadikan dia bengkok, lam yaj'al lahu qayyiman. Okey, kalaulah tak berhenti, okey, makna dia jadi macam mana? Lam yaj'al lahu iwajan. Kalau kita tak berhenti, iwajan qayyiman, ya. Iwajan qayyiman adalah, maksudnya adalah tidak dijadikan dia itu tidak dijadikan dia bengkok dan tidak dijadikan dia lurus. Nak faham apa tu? Jadi mesti saktah. Macam surah Yasin apa dia? Yang surah Yasin apa? Surah Yasin dalam surah Yasin, sebab dia tak ada waqaf kat situ, dia satu ayat terus. Tetapi bila tidak ada waqaf, maka kita mesti berhenti ya, mesti sukut berhenti ya. Maknanya jangan ada sambungan sama sekali ya. Apa dia? Tak ada. Yang surah itu apa dia punya tu? Ayat dia mimmarqadina hadza, sebab dia satu ayat terus. Yang tadi dua ayat, lam yaj'al lahu iwaja, waqaf. Kalau kita berhenti, ada orang dia tengok hukum saktah,
Dia sangka saktah itu mesti disaktah kalau dia tak wakaf. Sebab tu sampai dia ambil tarik nafas awal, alhamdulillahillazi anzala ala abdi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Sebab dia wakaf. Lam yaj'al lahu iwaja, disaktah je, qayyiman. Once dah wakaf, settle. Bila dah wakaf, settle. Saktah adalah untuk kalau dia berniat nak baca terus. Lam yaj'al lahu iwaja, berhenti je, qayyiman, sebab dia nak baca terus kan. Baik, okeylah. Dimulakan dengan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan pujian ini saya kena tengok balik. Pujian itu terbagi pada banyak macam-macam. Puji kepada penciptaan makhluk, puji kepada turunnya wahyu, puji macam-macam. Nanti kita tengok balik. Saya tak boleh nak summary-kan semua sekali, sebab summary kita dalam catatan yang kita akan keluarkan insya-Allah, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan Alkitab, ya. Dijadikan lam yaj'al lahu iwajan, kitab itu tidak dijadikan. Di sini yang menjadi polemik golongan, siapa contohnya? Golongan Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu adalah makhluk. Dia kata sebab Allah tak jadikan. Jadi Allah jadikan, bila jadi Quran itu makhluk. Nampak ke? Saya tengok macam banyak macam fikir, macam fikir ni kenapa ya? Tengah fikir. Saya nampak macam-macam fikir. Kalau tengah fikir tu makna satu benda, macam fikir ni macam lepas ni kan. Ada kenduri ke tak bila khatam Quran ni, biasanya ada kenduri kat bawah agaknya tak ada ke? Jadi takut fikir macam-macam. So, golongan Mu'tazilah dia kata bahawa Al-Quran itu makhluk. Dan ini telah menjadi fitnah kepada dunia Islam, sehingga kita dapati banyak ulama Islam bahkan ada yang dibunuh, ya. Imam Ahmad Ibn Hanbal dipenjara dan diseksa oleh pemerintah pada ketika itu, sebab pemerintah menguasai akidah pemikiran, dan kemudian mereka memaksa bahawa Al-Quran adalah makhluk. Ni di antara hujah dia. Apa hujah dia? Lam yaj'al lahu, dijadikan baginya Al-Quran. Jadi tengok, dia kata, kankah benda itu dijadikan? Menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk kerana dia dijadikan. Sedangkan kita mengatakan bahawa Al-Quran adalah sifatnya adalah qadim. Ingat tak? Al-Quran huwa kalamullahi ta'ala. Ustaz Zahari, Hasan Zahari ke dulu? Hasan Zahari dulu masa kita kecil dulu, dia dah menasyid dah. Dia kata apa dia? Kalamun qadim. Nampak? Qadim. Mana Al-Quran ni sifatnya adalah kalam yang qadim. Jadi Mu'tazilah kata dia adalah makhluk. Daripada mana sumber ni contohnya? Sedangkan di sini bukan Allah nak bagi tahu bahawa Al-Quran itu adalah makhluk, tetapi kamu tidak akan mendapati pada Al-Quran itu bengkok. Kebengkokan itu yang dijadikan itu. Maknanya bukan Al-Quran itu. Nampak tak? Mereka kata bahawa Al-Quran itu yang dijadikan, sedangkan Allah nak bagi tahu bahawa Al-Quran yang sifatnya qadim dari Allah itu tidak ada dijadikan padanya kebengkokan. So kebengkokan itu yang tak ada. Bukan Quran itu yang dijadikan. Boleh? Okey. Jadi tapi zaman sekarang Mu'tazilah alhamdulillah dah tak ada. Alhamdulillah fahaman Mu'tazilah tu dah tak ada. Siapa yang tolong tak ada kan dia? Kita. Ni saya dah mula risau ni. Berapa umur ni? Kalau macam ni lebih kurang dalam 1000 tahun umur lebih kurang ni kalau kata kita ya. Baik, nasib baik ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lah yang sebenarnya yang telah berhujah, menyusun hujah sehingga Mu'tazilah itu tidak boleh diterima lagi pemikiran dia dan berlaku penjernihan yang secara mutlak. Ya. Sebab tu kita ni akhir zaman kadang-kadang tak kenal. Bila sebut Abu Hasan Asy'ari kita memang macam tu je. Andai macam ni ya. Dia tak tahu sebanyak mana fitnah kepada pengaruh akidah daripada Mu'tazilah itu yang akan sampai sekarang, sebab tak ada orang yang betul-betul tuntas membuat kaedah untuk menyelesaikan dia. Siapa nama tadi?
Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, ramai orang tak kenal. Ramai orang tak kenal dia. Kenapa? Sebab orang hanya tahu dia punya hasil dia. Ya? Dia punya hasil daripada apa pengajaran dia tu, hari ni kita ambil. Ya? Ya, asal usulnya begitu. Mu'tazilah, ya. Bapa mentua dia adalah merupakan Mu'tazilah, maka dia juga ketika itu membesar dengan pengaruh Mu'tazilah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia petunjuk, dia memahami, sebab dia memahami persoalan. Sebab kalau orang tak faham nak hujah, dia tak boleh nak hujah. Tapi bila sendiri dia daripada sana dah berhujah, maka mereka dapati bahawa mereka tak boleh menggogah hujah daripada dia. Perlahan-lahan pemahaman tersebut daripada bawah naik ke atas. Khalifah pun akhir mendapati bahawa fahaman daripada fahaman, sebab bukan itu saja, dia banyak fahaman yang lain. Bagaimana Al-Quran itu difaham cara itu, maka kemudian disettlekan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab itulah dia, sama ada orang sekarang kenal atau tak kenal, tetapi kalau ikut pada tradisi ilmu, dialah penyelamat untuk mengembalikan manusia kepada akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau tidak, habis. Ya, kalau tidak, dah habis sejak zaman dulu lagi dah, ya. Cuma tak kenal, biasalah tak kenal kan. Orang awam, kita tanya orang awam, mungkin dia tak kenal. Maaf saya tanya, ya. Kita sarapan pagi biasa gandum kan? Saya tak naklah sebut cubada kan. Jadi tekanan pada orang-orang di sini kan. Kita kata tak, kami makan roti canai, kami makan cubada, kami makan kuih, kami makan kek, kami makan croissant. Baik. Semuanya daripada gandum. Jadi mungkin orang yang tak tahu, dia tak tahu bahawa itu daripada gandum. Itulah contohnya pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia yang produce gandum itu. Tetapi bila sampai ke bawah, kita pun tak kenal pun gandum. Mana ada kami makan gandum? Kami orang Melayu. Orang Melayu makan nasi. Tunggu dulu, makan roti canai dah. Ya, roti canai daripada apa? Akhirnya. Jadi begitulah. Sebab tu bila orang tak tahu tentang yang asal, itu bukan menunjukkan dia tak ada peranan. Sedangkan dia. So apa saja yang ulama kemudian, ulama hadis, ulama ulama fiqh, pemahaman mereka dah jernih, sebab dijernihkan dengan fahaman yang kita kata gandum tadi. Sebab tu bila mereka menafsirkan Al-Quran, maka mereka menafsirkan ikut metod dan kaedah yang telah diberikan. Bila mereka nak membincangkan hadis, mereka membincangkan ikut metod yang telah diberikan. Orang awam macam kita tengok hadis, orang awam macam kita tengok hukum fiqh. Tetapi penjernihan dalam bentuk akidah ketika memahami perkara terpenting telah dibuat perkara itu oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan sebab itulah dia tak perlu kenal, sebab dia berakidah. Sebab kalau berakidah, nanti seolah-olah dia bawa agama dia sendiri. Akidah Asy'ariyah contohnya, kita hanya kenal untuk disiplin, tujuan untuk refer untuk ilmu sahaja. Macam Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad kan agama ni daripada dia. Tapi siapa yang kata bahawa agama kita agama Muhammadiyah? Tak, walaupun agama daripada Nabi Muhammad. Sebab bila makin ke hulu, kita mesti makin menyebut yang asal. Apa yang asal? Dari Allah. Al-Islam. Jadi akidah Islam, akidah Islam, akidah Islam. Dan fahaman ini telah dianuti oleh majoriti umat Islam. Majoriti. Ya, 90% daripada umat Islam di seluruh dunia berpegang dengan fahaman yang telah dikupas oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, boleh tengok dalam rujukan apa pun lah, carilah apa pun, itulah rujukan dia bahawa sebenarnya bukan fahaman, kupasan memahami sesuatu untuk akidah yang sahihah 90% lebih dalam dunia ini, ya, oleh cara pemahaman Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dia lebih kurang lah, dia tu sama tetapi berbeza. Contoh saya pernah cerita tak dulu bab takdir. Cepatnya tu Haji. Bab takdir
qada, qadar. Sudah? Boleh ulang? Nanti dia mulalah kata kan, dah lama ustaz kelas kita ni, kan. Lepas tu campur lagi, ustaz tak datang pun berapa kali. Allah, itu yang saya takut nak tanya tadi, ya Allah. Itu yang ada ragu saya datang ke tak minggu depan. Baik. Contoh qada, qadar. Mana satu dulu? Qada dulu ke qadar dulu? Ataupun qadar dulu ke qada dulu? Yalah, bentar-bentar lah dua je kan. Ini qadar. Bagi pasti sikit, bagi pasti. Mana hak dulu? Qada dulu ke qadar dulu? Ini rukun iman tu. Baik. Okey. Ini contoh. Ya, ini contoh. Kita beriman dengan qada dan qadar. Qada dari siapa? Qadar dari siapa? Allah. Baik. Kalau kita fikir ataupun kita belajar bahawa qada itu adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan sejak daripada azali, kemudian Allah menjadikan dia berlaku pada bentuk qadar. Tadi kan? Baik, itu contoh adalah faham mengikut kupasan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita kata bahawa sebenarnya qadar itu dulu, sebab takdir adalah ukur, timbang, ketetapan itu dulu, maknanya dibuat, kemudian qada maknanya terlaksana, maknanya qadar terlebih dahulu, qada terlaksana kemudian. Maka ini adalah contoh daripada pemahaman Abu Mansur Al-Maturidi. Nampak tak contoh? Beza tak? Macam beza tetapi akhirnya sama kan? Sebab kita tahu bahawa setiap benda telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah, dan bila berlaku Allah juga yang memastikan dia berlaku, kan? Berbanding dengan Mu'tazilah, berbanding dengan Qadariyah, berbanding dengan Jabariyah yang kata tak ada benda ditetapkan oleh Allah, kita menentukan sendiri. Ya, kita usahakan sendiri. Ada kata nah, kita tak boleh buat apa pun, semuanya Allah tetapkan, follow je lah. Hari ni rasa nak makan babi, makan je lah. Sebab dah macam tu. Contoh. Ya. Jadi bila kita, ini contoh, saya katakan bahawa sama ada dibahaskan bahawa qada itu kan hukuman qadi, maka dihukumkan adanya sesuatu dengan iradah Allah, dengan ilmu Allah, maka kemudian aqdara, maka dijadikan terlaksana kedua-duanya dari Allah. Ataupun kita katakan takdir itu, ketetapan itu sejak azali terlebih dahulu, kemudian berlaku qada, tertunainya kedua-duanya, kilahuma, kedua-duanya dalam batas yang dipersetujui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Selain daripada batas tu, kalau ada fikir itu dah terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang qada dan qadar. Ya, cuma pemahaman saja yang mungkin berbeza, tapi isi intipatinya sama di akhirnya. Dan inilah majoriti umat Islam seluruh dunia. Majoriti. Saya nak sebutkan majoriti. Tuan-tuan boleh tengok buku, contohnya apa? Saya tengok buku yang paling baru lah, yang ditulis tentang kajian manusia-manusia berpengaruh di seluruh dunia, kan? Dia sentiasa keluar yang 500 manusia berpengaruh di seluruh dunia. Dia Forbes keluarkan ya, untuk orang Islam sendiri. Ni orang Islam, dunia Islam. Dalam dunia Islam bukan Forbes kot, ada satu badan, saya rasa di Kuwait, di mana dia keluarkan. Di situ dituliskan bahawa tentang, dia akan bagi background majoriti akidah seluruh manusia, dan saya dapati bahawa mereka menulis bahawa majoriti umat Islam di seluruh globe dunia ini berpegang kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, bukan kita cakap, kajian yang dibuat di sana bila tengok kepada keseluruhan. Adalah sikit, tapi mungkin dalam batas-batas, tetapi kita dapati menyimpang, kadang-kadang menyimpang penyimpangan dari sudut akidah. Dan sebab itu, sebab akidah ni dia kena ada satu benda
Ya, akidah ni dia mesti ada satu benda yang penting. Apa yang penting dalam soal akidah? Akidah mesti sesuatu yang dianuti oleh ramai orang. Antara ciri benar akidah adalah mesti dianuti oleh ramai orang. Itu ciri benar. Ya. Saya ulang sekali lagi. Kalau fiqh, dia beza. Fiqh ni sebab ni pendapat orang ni dia pecah-pecah. Tetapi akidah, walaupun dia Syafi'i, walaupun dia Hambali, walaupun dia Maliki, kita mendapati bahawa latar belakang ulama ini fahamnya selari dengan faham apa yang difahami oleh kupasan formulanya oleh Abu Hasan Sy'ari, Abu Mansur Maturidi. Ya, dan menjadikan bahawa Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i ini di Mesir, Imam Syafi'i di Nusantara, Imam Syafi'i di beberapa negara yang lain, di Maghribi, Maliki contohnya, ya, di Saudi contohnya, Hambali contohnya, ya. Semua akan mendakwa bahawa kami untuk dalam anutan ilmu fiqh kami akan refer kepada ini. Tetapi bila masuk kepada akidah, sebab Nabi menyebutkan tentang supaya mengikut sawadul a'zam. Sawadul a'zam adalah majority. Jangan memencil. Jangan fahaman kita memencil, sebab bila terpencil, sebab akidah ni kuat sangat ke saya cakap? Jangan ambil hati cakap betul. Memang betul. Okey. Sebab nak bagi lembut sikit kan. Sebab dah lah cuti cikgu kan. Cikgu kata dah kat sekolah punya penat, nanti sini mari sini nak rehat-rehat. Tiba ustaz pula marah-marah kami. Dah, bukan marah cikgu, semangat dia lain sikit. Sebab ilmu ni kan dia terbagi pada secara umum, ya. Yang pertama disebut ilmu yang dururi, ad-dururi. Dururi. Ya. Ya. Dururi. Cakap dulu. Nanti cakap dulu. Baik. Dururi ialah ilmu yang datang daripada sumber yang mutawatir. Ilmu yang datang daripada sumber yang mutawatir. Macam contohlah kita di Malaysia umumnya makan nasi. Betul kan? Makanan ruji kita lah. Yang roti canai itu tak boleh berterusan ke malam pun roti canai. Janganlah kan. Itu dah jadi tak tahu over tu kan. Jadi maknanya bila makanan asasi kita, so dururi ni adalah asasi. Akidah ni sifatnya adalah asasi. Itu nama dururi. Dan setiap yang asasi semua orang boleh beli. Nampak tak? Beras semua orang boleh beli. Boleh beli. Hatta yang duduk mungkin di bawah jambatan, dia boleh beli. Kalau tak beli pun, yang kalau dibagi ialah juga apa? Beras. Ya, orang tak bagi benda lain kepada dia. Sebab apa? Sebab dururi bermaksud sesuatu keperluan yang semua orang dapat. Bila semua orang dapat, so akidah ni semua yang dikasih sekalian, akidah ni semua orang dapat. Maka sebab tu ilmunya mesti mutawatir. Ilmunya mesti mutawatir. Ilmu mutawatir, mutawatir nombor satu apa dia? Yalah, tulislah. Ngajuk pula. Okey. Baik. Ad-dururi. Setiap ad-dururi sumbernya adalah mutawatir. Ya, mutawatir. Mutawatir, apa contoh mutawatir? Apa benda mutawatir nombor satu? Imrah wahidah. Mutawatir nombor satu. Ya. Akidah adalah dururi. Ya, akidah adalah dururi.
Sumber dia mesti daripada mutawatir. Sumber dia mesti mutawatir. Sebab dia ilmu dururi. Ini persoalan akidah. Kategorinya adalah dururi. Sumbernya adalah mutawatir. Sumber dia. Apa contoh mutawatir? Bukan contoh, apakah benda yang dikatakan mutawatir? Mutawatir. Sumber bagi mutawatir adalah yang pertama adalah Quran. Sebab Quran adalah a'la mutawatir. Mutawatir yang paling tinggi. Mutawatir. Yang kedua, barulah hadis yang sifat dia mutawatir. Sebab hadis bukan semua mutawatir, tetapi Al-Quran, semua ayat Quran mutawatir. Ingat ya, semua ayat Quran itu sifatnya mutawatir. Mutawatir. Semua Al-Quran. Sebab itu dalam ulama bila dia membahaskan tentang akidah, pertama dia akan bahas Quran dulu. Mereka tak gunakan hadis dulu, mereka gunakan Quran dulu. Sebab apa? Sebab akidah adalah benda yang dururi. Dia punya sumber nombor satu dia mesti mutawatir. Walaupun hadis tersebut, dan hadis itu, hadis kan dia ada sahih, dia ada hasan, dia ada dhaif. Baik. Hadis sahih ini diperhati, adakah dia itu kelihatan bercanggah dengan mutawatir? Sekiranya dia bercanggah dengan mutawatir, maka ketika itu dia mesti mengikut apa maksud mutawatir. Ya. Sebab itu bila persoalan akidah, dia mesti pergi kepada hadis Quran terlebih dahulu. Mesti Quran terlebih dahulu. Kenapa? Sebab Quran tak ada siapa boleh tolak. Tak ada siapa boleh tolak. Dan ini kita tahu ada sumber nombor dalam soal akidah. Sebab itu hadis sahih pun ni cerita dalam akidah, dalam bidang fiqh lain lagi cerita. Fiqh lain lagi cerita. Ya. Kalau kita pergi kepada soal akhlak, sejarah, lain lagi cerita penggunaan dia. So sebab itu bila akidah, ulama akan ambil dulu gunakan Quran. Sebab itu kitab akidah tebal ke nipis? Okey, untuk jawab beras murah ke mahal? Yang boleh semua makan, murah ke mahal? Nampak tak? Murah itu bermaksudnya semua orang boleh dapat. Itulah dia mutawatir. Mutawatir ni semua orang boleh dapat. So kalau lah tiba-tiba sumber untuk benda yang paling utama tetapi dengan harga yang mahal, maknanya tak semua orang boleh faham soal akidah. So sebab itu kitab akidah dia nipis. Kalau satu perasan, kitab akidah semua kitab nipis-nipis. Kenapa? Sebab dia nak semua orang boleh beli, semua orang boleh guna, semua orang boleh faham. Sebab dia adalah benda yang dururi. Dan bila dururi, sumbernya mesti mutawatir. Nombor satu. Barulah kemudian tengok hadis. Hadis tersebut sahih tak benda ni? Kalau tak sahih, dia tiba bercanggah, mesti faham ikut mutawatir. Dan sebab tu kena tengok pula ya, sebab Al-Quran ni ada dua bentuk ayat kan. Ada yang ayat muhkamat, ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat. Dan Allah suruh guna mana satu untuk menghukum, maka mesti gunakan ayat-ayat yang muhkamat sebagai panduan satu. So mutawatir itu pula tengok pada Quran tengok ayat muhkamat untuk faham satu-satu kes. So kalau yang ni struktur ni kita tak nak faham, kadang-kadang kita jumpa satu hadis dhaif, kita gunakan hujah untuk akidah. Contohnya Allah duduk di atas langit. Kita bawa hadis seorang perempuan yang kena pukul oleh tuan dia nak insaf,
Kemudian tuan dia pun tak tahu dia ni beriman ke tak, maka datang Nabi tanya pada dia, Tuhan, di mana Tuhan? Maka dia mengisyaratkan ke langit. Maka pada ketika itu, hadis itu statusnya dhaif. Dalam bidang akidah, dia tak boleh pakai langsung sama sekali kalau hadis tersebut adalah dhaif. Sebab kesnya berlaku. Kenapa Nabi tak cerita bahawa kepada dalam hadis yang sahih yang lain, yang mutawatir, bahawa Allah itu addressnya adalah duduk di atas langit sebagai contoh. Tetapi kan kami dengar bahawa dalam Quran, tapi ayat tengok ayat, ada ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Kalau mutasyabihat perlu ditengok muhkamat sebagai panduan. Sebab itu ini contoh pemahaman yang distruktur oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, menjadikan dapat menyelesaikan fitnah terhadap akidah. Orang tak jelas akidah, maka dia bagi formula. Bila bagi formula, problema Islam, bila kita buang semua formula, kita buat satu formula baru. Dan akhirnya tanpa sedar, rupanya kita pakai hadis yang dhaif. Sedangkan dalam akidah, even hadis sahih pun kena perhatikan, adakah dia menepati, adakah dia parallel makna. Kalau dia tak sama, apa maksud sebenar hadis tersebut sebenarnya? Okey, boleh ke? Daruri akidah. Dan okey, sebab itu boleh kata mutawatir ni masuk, apa masuk awal mutawatir? Satu jumlah yang ramai. Ya. Sebab Al-Quran di mana pun di seluruh dunia ini jumlah yang ramai, dan dikatakan satu dunia, saya difahamkan berapa orang hafal Quran pada satu masa. Saya kira saya dengar orang buat anggaran lebih kurang dalam 20 juta orang yang hafal Al-Quran yang sama di seluruh dunia. Maknanya di satu globe dunia ini, yang Quran ni dalam kepala dia biiznillah ada 20 juta. Kalau saya dapat angka yang lebih kurang, dia buat gambaran. Maknanya Al-Quran yang sama dalam jumlah yang tak berubah. Maka sebab akidah juga mesti dipegang oleh ramai orang. Maka akidah mesti ramai orang. Kalau tiba kita seorang-seorang, tiba-tiba dalam kelompok tu kita gharib. Sebab kita tersalah faham. Kita baca hadis Nabi, pada al-Islam ghaliban fasayaudu ghaliban kama bada. Hadis itu bukan Nabi nak refer kepada soal, sebab Nabi mereferkan pegangan. Nabi sebutkan tentang dipegang oleh kelompok yang ramai. Sehingga ada satu kaedah bahawa Nabi sebut umat aku tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Itu Nabi punya garanti. Jadi kalau soal akidah dalam penyataan, maka majoriti adalah kelompok itu. Maka kalau nak selamat, boleh, masih boleh selamat kalau guna cara lain, tetapi risikonya besar. Jadi sebab itu kita cuba ambil ni asas yang paling mudah untuk bagaimana ulama mengupas, memahami sesuatu, terutama persoalan akidah. Ya. Saya kata tadi mengasas pada ajaran akidah, Abu Hasan Asy'ari dan juga kemudian majoriti kan. Majoriti di budaya kita ada yang lain tu cepat lain. Ada yang sedikit, contohnya yang sejak zaman dulu yang disebut sebagai ahlul hadis, ya, ataupun terpencil. Makna dia ada formula sendiri. Tetapi bila didapati bahawa dia sebenarnya ada kesamaan, macam tadi dah, qada, ada beza dah. Mungkin orang yang belajar secara Maturidi dia akan faham bahawa qadar dulu baru qada. Tetapi sama dah. Adapun yang kemudian kecil tersebut, maknanya dalam kelompok yang kecil, dan kelompok kecil ini masih sama sebab isi dia punya Al-Quran, isi pemahaman akidah dia sama. Ya, contohnya adalah akidah Ahlul Hadis. Ahlul Hadis zaman dulu, bukan Ahlul Hadis yang mendakwa pada hari ini, oh saya belajar hadis 40 dah ni, maka saya Ahlul Hadis. Tunggu dulu, ya. So, kenapa? Sebab kita dapati contoh ya. Contoh. Kat mana samanya? Contoh. Katalah
Yadullah. Tiba-tiba dengan perkataan Yadullah. Ayat tu, nak masuk ayat ni, tangan Allah. Bila kita kata dia al-mutasyabihat, mana ayat itu bukan maksud literal, ya, literal. Sebab kalau kita gunakan literal, maka dia jadi mukamat. Sebab mukamat ni maknanya kita terjemah sebiji macam itu. Ya, ini adalah pen. Betul tak? Boleh tak? Maka boleh tak? Ini adalah pedang seorang guru. Betul ke salah? Tetapi kalau kita terjemahkan dia adalah pedang secara mukamat, nampak tak? Sesimpel ini pun dia boleh jadi dua makna. Tetapi kalau kita terjemahkan dia ini adalah pedang seorang guru, maka orang yang dengar, oh ustaz pedang ke kelas rupanya, dan sampai dia pancung kepalanya. Nampak tak? Literal, muhkamat. Tetapi rupanya dia bukan pedang. Ada pedang ke kat sini? Ada kerja senang buka kan? Ada boleh takut kan? Sikit kan? Ingat pedang samurai. Nampak tak? Jadi ini problemnya. So bila ayat itu mutasyabihat, maka Allah Subhanahu wa taala suruh berpegang kepada ayat muhkamat. Sebab dia adalah sebagai panduan untuk memahami mutasyabihat. So maksud pedang tadi, bukan pedang, tapi seperti pedang yang dapat digunakan sebagai membantu untuk menang dalam peperangan. Maka dalam kita belajar, kita juga perang dengan kejahilan, maka inilah yang membantu. Sebab itu tulis tadi cakap-cakap tak berapa nak faham. Betul tulis makin tak faham. Tak faham, alhamdulillah. Cuma saya bertulisan minta maaf kepada cikgu. Cikgu pun banyak kali tegur saya, ustaz, bagilah elok sikit. Jadi cikgu, saya cuba lagi cikgu. Datang cikgu tak tegur macam tu. Cikgu ni baik sangat orang, ya Allah. Payah nak cari cikgu baik macam ni kan. Doalah kat cikgu sikit. Amin ya Allah. Amin. Bukan senang nak pakai cikgu baju kurta dalam kelas kan. Biasa dengan baju formal kan. Baik. Boleh tadi nampak tadi lebih kurang? Okey ya. Jadi sebab ini contoh kaedah. Ini semua kaedah ya. Kalau kita ulang, maka kita pun kata, oh tak ada tangan. Dah pedang. Mati-mati kerja kat pedang. Habislah ya Allah. Kan keperkataan tu sebut pedang. Ya. Ini adalah pedang guru dalam kelas. Tak, dia memang pedang. Maka sebab itu bila ayat mutasyabihat, ulama hadis mereka itu mengambil pendekatan, maka pedang dengan maksud apa yang Zurami nak sampaikan. Maka kaedah itu disebut sebagai tafwid. Serahkan makna. Mesti bila saya cakap tadi, ini adalah pedang bagi seorang guru, disebut pedang, kita jangan bahas. Tetapi itu bukan pedang. Yang dimaksudkan bila disebut pedang, bukan maksudnya pedang yang kita faham, tetapi apa yang difahami oleh yang bercakap. Nampak tak? Baik. Sebab ayat itu adalah ayat yang tak boleh masalah literal. Baik. Tetapi maka dalam bahasa syar'i, bila dia tengok perkembangan manusia, maka ada dua cara nak faham ayat mutasyabihat. Sama ada kita balikkan kepada maknanya yang asal tanpa memikirkan pedang. Sebab problemnya adalah bila kita anggap dia adalah mukamat. Pedang. Cuma pedang dia itu jangan fikir. Problem dah. Ada. Nampak tak pemahamannya adalah menafsirkan yang kononnya tak tafwid. Kononnya dah dia dah sekali lagi tengok saya. Bila saya kata ini adalah pedang para guru, sebab saya seorang guru sendiri kan, ini adalah pedang para guru. Boleh tak tuan-tuan kata, ini memang pedang, cuma pedang macam mana kita yang fikir? Adakah kita kata memang ustaz awas, ustaz tadi juga bawa pedang? Jangan fikir, tapi memang pedang lah. Boleh tak fikir macam tu? Dah, kita dengan tafwid maksudnya maksud pedang kita serahkan. Bukan pedang, tapi kemudian kita serahkan pedang.
Hari ini kita kata dia memang pedang, cuma pedang tu bukan tak sama dengan pedang yang ada. Pedang ke? Pedang ke yang saya maksudkan? Ya. Jadi sebab itu yang satu dalam kaedah dalam bahasa Asy'ari, kedua adalah supaya dia tengok manusia ni bila sebut pedang dia dah mula. Sebab kita akan dalam kelas perkataan ni dah perkataan saya ni kita balik cerita kat orang ya yang buat punya cerita kat dia ya cerita tom yang tak ada bagi pun tom yang betul pada pelanggan tom yang dia makan Zoramli kata dipegang itu adalah pedang para guru. Jadi yang penuntut dia kata memang ada pedang punya Zoramli ni kalau ada pedang memang ada pedang dia sampai ke depan kelima semua dah terbayang rupanya pedang ya pedang dalam kelas. Patutlah tak ramai orang datang takut yang bertahan ni alhamdulillah. Baik, semua yang dikasih spek, maka sebab itu orang dah mula berfikir bahawa memang kita akan datang bawa pedang dalam kelas. Maka dijelaskan. Maka dijelaskan itu disebut sebagai takwil. Ya. Takwil. Ya. Apa makna takwil? Apa ni takwil? Okey. Ada orang mimpi kan? Orang kata takwil mimpi. Takwil daripada kalimah apa? Awwala. Apa yang awal dia? So, balik pada perkataan saya sebab saya cakap dalam bahasa Melayu, maknanya balik kepada makna cakap bahasa Melayu sebab saya sedang bercakap dalam bahasa Melayu. Jangan translate in English, jangan translate dalam Roman, jangan translate dalam bahasa Tamil. Takwil balikkan kepada bahasa awal kalau biasa digunakan oleh orang Melayu tadi, maka ini adalah pedang bagi para guru. Yang dimaksudkan oleh Zoramli sebab pen itu maka diterjemahkan yang pedang tadi dengan pen sebab dibalikkan pada mana awal mengikut faham bahasa Melayu. Siapa yang faham? Orang dalam kelas. Betul tak? Bila saya angkat macam ni, siapa nampak pedang? Nampak apa? Maka dibalikkan ke awal walaupun perkataannya pedang tapi disebut pen. Pedang tapi disebut pen. Dia balikkan ke awal makna dia cakap. Maka dalam bahasa Arab, maka sebab itulah yang mengaji tentang tafsir. Kita mengaji tentang tafsir, dia isi master dalam bahasa Arab. Apa maksud kalau orang Arab cakap tangan? Alah, bahasa Melayu pun nak jadi buang ke? Kan? Katalah kita jumpa seorang gangster. Seorang mula takut kan? Nak cerita je. Mudah takut kan? Tiba-tiba kita dengar cikgu Tuan Haji, ya? Dia kata apa dia? Ni apa ni kawasan kita ni? Tuan Haji, lu jangan main-main lah. Ini isteri gombak dalam tangan gua. Tuan Haji takut tak? Besarnya tangan dia. Tapi Tuan Haji dalam bahasa kita faham tak maknanya tangan itu bukan tangan. Tak ada kena-mengena langsung dengan tangan, dengan urat, dengan tulang. Nampak tak Tuan Haji? Sebab Tuan Haji balikkan kepada bahasa maksud difahami oleh orang yang bercakap dan kita faham. Tetapi kalau Tuan Haji ambil, Tuan Haji mula Allah, besarnya tangan dia. Ya, mana tangan dia tu ya? Sebab tangan dia, Seri Gombak ni keluasannya tak tahu berapa kilometer persegi, tangan dia tentu lebih besar. Jadi Tuan Haji pun kata kat orang lain, jangan main-main Zoramli, gangster rupanya. Kan? Seri Gombak ni tapi tangan dia besar. Tapi jangan fikir tangan macam mana. Jangan fikir. Yang penting memang tangan betul. Memang ada tangan betul. Adakah ketika Tuan Haji mendengar, memang saya maksudkan dengan tangan satu bahagian daripada tangan? Tak ada langsung pasal tangan. Nampak tak? Sebab dia mutasyabihat.
hanya digunakan untuk memahami sesuatu ayat. Itu memang kaedah cara bercakap dalam manusia, kan? Dan si gangster tu tiba-tiba Tuan Haji kata, Zul, lu gangster kan? Kat mana sekarang? Tangan saya patah lah. Oh, tangan tu tangan betul ke tangan yang gambaran? Hak tangan dia patah tu. Tangan tu yang sekarang Tuan Haji tanya. Saya kata, oh, minta maaf lah Tuan Haji. Wah, punya tangan patah mah. Tangan tu tangan apa yang patah tu? Tangan yang betul-betul. Adakah Tuan Haji faham? Oh, ada tangan yang memang besar tadi patah. Tak. Beza tak? So kaedah tu dah ada dah untuk mutawatir dalam bidang akidah. Sebab itulah Masya Allah benda tu dah settle. Bila ilmu tu settle, benda yang asas dah settle, barulah ulama datang kemudian bincang benda-benda yang tak dibincangkan lagi. So ilmu tu sifatnya progress. Tetapi kalau kita pergi balik ke belakang, maknanya kerja kita patah balik ke belakang. Sebab itulah musuh Islam, bila dia tengok tamadun Islam yang begitu hebat, mereka cemburu, mereka sakit hati dengan Islam melahirkan saintis, sehingga mereka tak boleh nak tukar algebra, mereka tak, ya, kalau kita nak tengok nama-nama, semua tu pengasasnya adalah daripada ulama-ulama Islam, ya. Negatif. Dulu orang barat tak terfikir di akal dia bahawa ada number negatif. Negatif, takkan ada benda negatif. Mereka mula daripada satu, not even sifar. Mereka tak ada nama kosong, mereka mula dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi tiba sifar ditemui oleh ulama Islam. Dan negatif 1, negatif 2 sampai mereka tak, mana ada angka boleh jadi negatif. Dan hari ini kita terima tak negatif? Tak, memang kita tak terima kalau duit kita negatif. Jangan ambil hati dah. Kita terima tak number negatif? Terima. Tetapi itu daripada dunia mana? Islam. Kenapa progresnya begitu hebat? Sebab ini disettlekan oleh ulama, kemudian datang pula fiqh, maka ulama fiqh settle tanpa fiqh, kemudian ulama kemudian dia go kepada membincangkan soal tamadun dan peraturan dunia. Sebab itu ilmunya makin berkembang. Maka musuh bila dia nak rosakkan umat Islam, dia bawa balik ke asal. Maka kita berkelahi balik sampai hari ini. Patut dah settle 1000 tahun yang lampau. Dah settle dah tentang masalah ayat mutasyabihat. Tetapi tidak jahatnya musuh, maka mereka letakkan polemik ilmu dan akhirnya kita berbincang fiqh sampai hari ini. Semayang tak mahu betul lagi. Nampak tak? Kita cerita habis. Sebab manusia ni, semua yang saya kasihkan, ma'al asif, very unfortunately, dia hanya ada 100%. Bila kita punya komitmen habis, maka kita punya percentage untuk fikir ke hadapan maju, mendapati zaman sekarang, berfikir tentang sains dan teknologi, nak kembang supaya umat Islam tak tersasar dalam penggunaan media sosial dan segala macam. Tetapi benda tersebut mereka tak bagi umat Islam, dan sebab itulah mereka gelutkan umat Islam dalam persoalan ni. Digomol kita. Akhirnya kita berbincang, tetapi sebenarnya syabas Inspektor Sab. Sebab kita tekan minyak, naik kereta tekan minyak, tetapi rupanya gear reverse. Makin tekan minyak, makin reverse. Makin tekan minyak, makin reverse. Itulah yang berlaku, yang memang dalam plan musuh Islam. Dan sebab itu umat Islam ada je teknologi baru, kita hanya pengguna sahaja. Tak ada sempat pun. Kalau dulu umat Islam yang terlebih dahulu, sebab ni dah settle. Oh, ni ulama dah settle, ni ulama settle, dan mereka tak nak. Dalam bidang fiqh pun mereka tak nak. Mereka buat. Kalau tengoklah ya, Imam Nawawi dengan ilmu dia boleh caras sahaja Imam Syafi'i. Tetapi dia boleh belajar. Kalau kita belajar, kita nak tak guru kita habis pahala? Maka orang dah amal daripada kesan apa yang guru kita bagi, kita tak perlu nak potong, maka kita kembang saja apa yang guru kita dulu tanpa kita potong. Tetapi datang manusia yang dia tak pernah ada guru, maka dia tak pernah ada rasa pun bahawa kalau nanti orang beramal macam ni tetapi menolak yang guru, maka guru tersebut pun betul, aku pun betul. Maka sebab tu imam-imam kemudian, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sebutlah nama-nama kemudian, semuanya akan kata saya ikut guru saya.
Kenapa? Mereka tak nak. Sebab ada benda lain dalam soal guru. Dia tak nak guru nanti kalau kita ajar benda lain, guru-guru yang dah selama ini dalam kitab-kitab itu, maka terputus pahala jariah mereka. Akhirnya kita datang dengan ilmu yang berbeza, rupanya kita mati nanti tak ada siapa pun amal ilmu kita. Dalam masa yang sama, rupanya orang dah tolak ilmu-ilmu yang terdahulu. Baik. Elok juga kita bincang. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam kelas ni kan. Sebab kita faham polemik yang berlaku. Kalau tidak, kita pun masuk sama juga. Akhirnya, memberi satu pendapat yang rupanya dah ada dibahaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Dia punya stage dia adalah bermula pada akidah, kemudian fiqah, kemudian kita belum cerita tentang betapa jiwa manusia yang kosong di akhir zaman. Rasa tak nampak dah kosongnya jiwa kita? Sebab kita dah buang ilmu yang pertama yang penting dibahaskan oleh ulama. Bila ulama disiplin ilmu itu telah didisiplinkan, kita rasa menyampah, kita rasa benci pada ilmu tasawuf sebagai contoh. Sedangkan dia sumber pada penyucian akhlak dan hati seorang manusia. Dan akhirnya kita buang ilmu tersebut, makin kasar, makin jahat, makin kasar, makin kasar, makin kasar. Inilah yang sedang kita persiapkan kepada masyarakat. Itu saya katakan syabas Inspektor Resap, kita sedang rosakkan masyarakat atas nama ilmu, atas niat baik ni. Tetapi niat tidak pernah menghalalkan cara, ya. Baik, itulah kod, ya, perbincangan kita pada hari ini, ya. Saya nak kena, bila makin lewat makin kena pecut kuat ke Putrajaya. Boleh lagi lewat, tak apa, tapi speed kena lebih lagi. Tu je, dia masa banyak tu je kan. So bila ambil macam tu, so yang ni kena bagi sampai juga. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu kot, ya. Sebagai Tuan Haji, nanti kita tengok summary kita dalam kita punya dalam apa catatan yang kita akan keluarkan nanti, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Bolehkah kita akan sambung pada surah lain akan datang? Akan datang insya-Allah. Takut tak mari dah kan. Alhamdulillah dah surah Kahfi settle dah. Cukuplah. Datanglah, ya cikgu. Haji Wan. Sahabat-sahabat saya, masya-Allah, terima kasih baiknya ya Allah saya datang. Ada sahabat-sahabat yang tunggu. Ya, saya happy je kan. Kan, walaupun lambat tapi sebab ada kawan support di bawah nanti tunggu saya. Okeylah. Ya. Baik. Sekadar itu, hari ini semoga ada baiknya perbincangan kita. Kepada Allah kita berserah, kepada Allah kita mohon pertolongan, kepada Allah setiap saat kita tidak nak bergantung pada diri kita sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jadi sebab itu kita serah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah sebaik-baik penolong, Allah lah sebaik-baik yang akan menjaga dan memelihara kita. Ya Allah, berilah kami rezeki yang melimpah ruah ya Allah, terutama di usia tua kami ya Allah, sehingga kami tak perlu pun bergantung pada sesiapa pun ya Allah, hatta kami tak perlu bergantung pada anak-anak kami nanti ya Allah. Wahai Allah, satukan hati kami dengan ikatan kasih sayang yang sebenar kepada seluruh umat Islam walaupun berbeza pandangan dan pendapat, kerana perpecahan di kalangan kita hanya akan melemahkan kita dan kita akan menjadi mangsa pada setiap masa. Ya Allah, sedarkanlah orang yang lalai dan tidur, orang yang lupa dan alfa. Kami ya Allah, sedarkanlah kami ini ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadilah pahala daripada apa yang kami buat, hadiah terbaik buat ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah ini pahala daripada seorang anak yang kami hadiahkan pada ayah dan ibu kami ya Allah. Kerana masa mungkin kami akan dinilai baik di sisimu kalau kami tidak boleh buat baik kepada manusia yang terbaik kepada kami. Masa mungkin kami lupakan manusia yang pernah kami menumpang dalam rahimnya ya Allah, dan kami tidak punya langsung kudrat dan kekuatan pada masa itu ya Allah, maka kami tidak pernah boleh membalasnya. Jadikanlah amal soleh kami ini ya Allah buat mereka ya Allah. Wahai Tuhan kami, irhamna idza sirna min ashabil kubur. Tolonglah kami saat nanti kami telah menjadi ahli kubur ya Allah. Lapangkan lahat buat kami ya Allah. Harumkanlah lahat buat kami ya Allah. Tutuplah keaiban kami di pada mata manusia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan tuliskanlah setiap nama kami dalam daftar ahli syurga-Mu ya Allah. Tuliskanlah setiap nama yang aminkan doa ini ya Allah dalam daftar ahli syurga, nama kami tercatat ya Allah. Jangan ada walau seorang nama kami ya Allah tertulis di pintu dan di pintu neraka Jahannam yang sangat sempit sakit itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa tadi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baca kafaratul majlis, jangan lupa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Minkum